Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Sidang hadirin, hadirat, tuan-tuan yang saya raikan, yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih mengurniakan kita kudrat dan kemampuan untuk menunaikan salat secara berjemaah di anjung Quran Sunnah ini. Ya, walaupun di dalam mazhab Syafi'i dibenarkan untuk kita solat jamak kalau hujan sangat lebat. Kita patutnya solat jamak sekali ni. Ala kulli hal, tak apa. Jadi kita ingin menyambung perbahasan berkenaan kitab yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, iaitu kitab Ad-Da' wa Dawa', iaitu penyakit dan ubat. Pada sesi yang lepas kita telah berhenti pada menerangkan bahawa jahil itu ialah penyakit dan ubatnya ialah bertanya ataupun menuntut ilmu, bertanya kepada orang yang berilmu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan di dalam Al-Quran bahawa Al-Quran itu ialah syifa, Al-Quran itu ialah penawar bagi hati dan penawar bagi tubuh badan fizikal juga. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabi qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu di dalam surah Al-Fussilat ayat yang ke-44. Allah mengatakan bahawa walau ja'alna qur'anan a'jamiyyan, jika kami menjadikan Al-Quran ataupun jika kami menurunkan Al-Quran itu di dalam bahasa Ajam, yakni bukan bahasa Arab, laqalu laula fussilat ayatu, akan berkata orang-orang yang tidak beriman, kalaulah ayat-ayat ini diterangkan kepada kami. Kerana Al-Quran kalau Allah turunkan dalam bahasa bukan Arab, iaitu bahasa Ajam, akan diterangkan maknanya. Kalaulah Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Ajam, sudah pasti akan diterangkan. A'jamiyyun wa 'arabi, Allah bertanya kepada mereka, Al-Quran ini ialah bahasa Ajam ataupun bahasa Arab. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Al-Quran ini bagi orang yang beriman ialah petunjuk dan syifa, iaitu penawar. Dan Allah berkata dalam surah Al-Isra, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan kami menurunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Mawdhi'us syahid, adapun antara intipati ayat ini ialah Al-Quran ini ialah penawar bagi orang yang beriman. Jadi orang yang tidak beriman, mereka tidak akan menjadikan Al-Quran sebagai panduan ataupun sebagai penawar bagi hati mereka. Wa min hahuna li bayanil jinsi la li tab'id. Dalam ayat ini wa nunazzilu minal Quran. Min di sini ialah untuk menerangkan Al-Quran itu sebagai penawar. Sebagai penawar. Bukan sebahagian sahaja Al-Quran itu penawar. Keseluruhannya ialah penawar. Fa innal Qur'ana kulluhu shifa'. Sesungguhnya Al-Quran keseluruhannya ialah penawar. Kama qala fil ayatil ukhra.
فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. Bahawa Al-Quran itu ialah penawar bagi hati daripada penyakit jahil, syak wa raib, ragu-ragu dan raib. Raib ni ragu-ragu juga, tapi dia ragu-ragu yang paling bahaya. Syak ni mungkin boleh jadi kita masih tahu, kita syak 50-50, 50-50, bahawa benda ni pasti ataupun tidak pasti. Kalau jahil, boleh jadi kita tak tahu terus, boleh jadi kita tak tahu terus, boleh jadi kita tahu tapi kita tersilap. Kita tersilap, itu jahil. Dan yang paling bahaya ialah raib. Raib ialah keraguan. Kalau orang utara panggil ghaflah jingga, dia ghaflah jingga ni maksudnya dia tak tahu ketahuan, tak ketahuan. Tidak ada sesuatu yang boleh menerangkan kepadanya. Saya bagi contoh raib, keraguan ni Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dzalikal kitab la raiba fihi. Itulah Al-Quran, kitab yang tidak ada keraguan padanya. Allah menyebutkan la raiba, iaitu la nafi lil jins, menafikan jenis, iaitu Al-Quran itu tidak ada keraguan langsung. Jadi siapa yang datang kepada kita memberitahu bahawa Al-Quran ni ada keraguan, Al-Quran ni ada tempat yang perlu diubah, ada makna ayat yang perlu diubah. Contohnya ayat-ayat berkenaan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masyhurlah kalangan orang Islam, ataupun kita boleh sebut kumpulan-kumpulan Asy'ariyah, ahli kalam. Mereka ini memindahkan makna yang Allah telah sebutkan dalam Al-Quran. Kalau Allah sebut istawa, mereka sebut istaula, mereka tambah satu huruf, istawa jadi istaula. Jadi mereka sangka bahawa Al-Quran ini ada tempat yang zan, ada tempat yang zan ataupun ada tempat yang meragukan. Jadi mereka sebenarnya terkena penyakit raib. Raib. Sebab tu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah menyatakan bahawa ahlu kalam ini yu'tau zaka'an walam yu'tau zaka'an. Mereka ini dikurniakan kecerdikan, tapi mereka ini tidak dikurniakan hati yang bersih. Hati yang bersih, iaitu susah bila kita telah masukkan syubhat ke dalam hati kita, susah untuk dibuang. Dan Allah tidak menurunkan Al-Quran sebagai perkara lain, melainkan sebagai ubat, sebagai penawar yang lebih bermanfaat, yang lebih agung dan yang lebih berkesan untuk menghilangkan penyakit. Waqad thabata fi sahihain, telah sabit di dalam sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim, daripada hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala intalaqa nafarun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safratin safaruha hatta nazalu ala hayyin min ahya'il arab فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه الشيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحدكم منكم من شيء فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي ولكن والله استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا برق حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلقا يدفلوا عليه ويقرأوا الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من العقال فانطلق ويمشي وما به قلبه فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقتسموا فقال الذي رقى
لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذين كان فننظر بما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقالوا وما يدريك أنها رقية ثم قال قد أصبتم اقتسموا واطلبوا لي معكم سهما. Okey, faham? Okey, ini panjang satu muka surat. Imam Bukhari dan Imam Muslim membawakan satu hadis berkenaan satu kumpulan sahabat Nabi SAW. Mereka pergi safar dan perjalanan sehingga mereka berhenti di satu perkampungan daripada perkampungan orang Arab. Mereka meminta untuk dilayan sebagai tetamu di perkampungan tersebut. Fa'abaw an yudhaifuhum, tapi orang kampung ni tak mau bagi mereka jadi tetamu, tidak mahu memberi laluan untuk mereka menjadi tetamu. Kemudian ketua kampung tersebut kena sengat dengan binatang berbisa. Fasa'u lahu bikulli syai', mereka telah berusaha sedaya upaya untuk cari jalan untuk menyembuhkan ketua kampung tadi, dan tidak bermanfaat sesuatu pun. Dia pun tak jumpa sesuatu pun yang boleh mengubati sengatan tadi. Kemudian mereka berkata, yakni orang kampung berkata, law ataitum haula'i rat alladhina nazalu, nak tak kalau kamu pergi tengok orang Arab, iaitu ataupun sahabat Nabi tadi yang berhenti di perkampungan kita. La'allahu an yakuna 'inda ba'dihim syai', boleh jadi di antara mereka ada orang yang boleh berubat. Kemudian orang kampung ni pergi berjumpa dengan sahabat Nabi SAW. Kemudian mereka berkata, wahai kumpulan yang musafir, sesungguhnya ketua kami telah disengat. Wasa'aina lahu bikulli syai', dan kami telah berusaha sedaya upaya untuk menyembuhkannya. Fahal 'inda ahadikum minkum min syai', ada tak di antara kamu yang boleh berubat? Faqala ba'dhum na'am, ada di antara orang dalam kalangan sahabat Nabi itu yang menyahut, aku boleh. Tapi yang sahabat Nabi yang lain ni dia terkejutlah, tiba-tiba dia ni boleh berubat pula kan. Kemudian wallahi inni la arqi, wallahi demi Allah aku boleh ruqyah, aku boleh berubat. Walakin wallahi istadafnakum falam tudayifuna, tapi tadi kami minta untuk kamu menerima kami sebagai tetamu, tapi kamu enggan. Dan aku tidak akan berubat sehingga kamu menjadikan bagi kami ada pulangan, ada reward, ada ganjaran. Kemudian orang kampung tadi bagi, dia deal, kata dia ada satu perundingan dengan sahabat Nabi SAW. Okey, kami bagi kamu satu bahagian daripada ghanam, pada kambing. Fantalaqa yutfalu alaih, kemudian orang yang nak beruqyah tadi ni, dia pergi ruqyah dekat ketua kampung yang kena sengat tadi, dan dia membaca alhamdulillahirabbil alamin. Surah apa? Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Faka'annama nushita minal iqal, bila dibacakan surah Al-Fatihah untuk diruqyah ni, dia seolah-olah dia cergas, seperti mana unta yang dilepaskan talinya. Unta ni dia liak sikit kan. Bila unta dia lepas tali, dia ibarat macam tu ketua kampung ni, ibarat tak pernah sakit bila dia ruqyah. Kemudian dia bangun dan dia jalan. Wa ma bihi qalabah, dan dia tidak ada rasa sukar ataupun rasa sakit dah lepas tu. Fa'awfuhum ju'lahum alladhi salahuhum alaih, kemudian orang kampung ni tadi dia bagi ganjaran, iaitu potongan daripada kambing tadi, bahagian daripada kambing tadi, sebab mereka dah janji, kalau kamu berubat kami akan bagi dekat kamu. Faqala ba'dhum iqtasimu, kemudian ada seorang sahabat Nabi SAW berkata, bahagilah, sebab kita dah dapat bahagian ni, kita bahagilah. Kemudian orang yang ruqyah tadi berkata, kita takkan bahagi sehingga kita jumpa Nabi SAW, dan kita bagi tahu Nabi tentang perkara tersebut, dan kita tengok apa Nabi nak kata dan apa Nabi nak suruh.
faqadimu ala Rasulillah. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakaru lahu dhalik, mereka memberitahu tentang peristiwa tersebut. Faqala wa ma yudrika annaha ruqyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, macam mana kamu tahu yang ruqyah ni boleh dengan baca Al-Fatihah saja? Kemudian Nabi kata, thumma qala qad asabtum, kamu telah melakukan perkara yang betul. Yaqtasimu wa qurbu li ma'akum sahma, dan sekarang bolehlah kamu bahagi bahagian tadi, dan bagi aku sikit. Nabi suruh bagi sikit dekat Nabi. Sebab apa? Sebab orang yang ruqyah tadi, siapa yang ajak dia ruqyah? Nabi lah. So Nabi naklah sikit bahagian tu, sebab Nabi yang ajak kan. Macam tu. Jadi apa mawdi'u syahid daripada hadis ni? Okay. Faqad athara hadha dawa fi hadha da' wa azalahu hatta ka'an lam yakun wa huwa ashalu dawa'un wa aysarah walau ahsana al-'abdu at-tadawi bil fatihati la ra'a laha ta'thiran 'ajiban fi shifa. Dan telah memberi kesan penawar, iaitu Al-Fatihah tadi, kepada penyakit sengatan tadi, dan telah menghilangkannya seperti dia tidak pernah disengat. Wa huwa ashalu dawa wa aisaruh, dan ini ialah penawar yang paling senang dan paling mudah untuk dipraktikkan. Jika seseorang hamba itu dia memperelokkan bacaan Al-Fatihah dia, tadabbur Al-Fatihah dia kan, untuk ruqyah, dia akan melihat ta'thiran ajiban, satu kesan yang takjub, kesan yang menakjubkan pada penawar, pada perubatan. Dan Ibn Qayyim dia cakap wa makathtu bi Makkah muddatan ta'tarini adwa wa la ajidu tabiban wa la dawa fakuntu u'aliju nafsi bil Fatihah fara'a laha ta'thiran ajiban fakuntu asifu dhalika liman yashtaki alaman wa kana kathirun minhum yabra'u sari'an. Ibn Qayyim beritahu, dia duduk dekat Mekah dalam satu tempoh yang dia boleh, tempoh tu dia banyak terkena penyakit, dan dia tidak jumpa tabib, tidak jumpa doktor ataupun ubat. Fakuntu u'aliju nafsi bil Fatihah. Kemudian sepanjang aku duduk kat Mekah, aku kena penyakit tu, aku hanya merawat diri aku dengan bacaan Al-Fatihah, dan aku melihat padanya ada kesan yang menakjubkan, dan aku meyakini dan aku mensifatkan bahawa berubat dengan Al-Fatihah itu boleh dilakukan kepada orang yang meminta untuk diruqyah, untuk orang yang terkena penyakit. Wa kana kathirun minhum yabra'u sari'an, dan ada di kalangan mereka yang berubat dengan Al-Fatihah kemudian dia sembuh dengan cepat. Bila dia merawat diri dia dengan membaca Al-Fatihah. Tapi kita kena ingat bahawa untuk ruqyah dengan baca Al-Quran ni, kita perlu faham apa yang kita baca. Tu yang pertama. Yang kedua, kita punya tauhid dan tawakal kepada Allah kena tinggi, untuk memberi kesan yang lebih, supaya kita tidaklah bergantung dengan bacaan kita sahaja. Dan ramailah orang yang berubat dengan Al-Quran. Ada perawatan Islaman, ramai yang menggunakan Al-Quran sebagai penawar, sebagai syifa. Tapi mungkin ada sebagian mereka yang tidak tahqiq tauhid pun, tidak merealisasikan tauhid, dan tidak memahami apa yang mereka baca. Nasallallahu al-afiyah. Walakin hahuna amrun yanbaghi at-tafattun lah. Tetapi di sini ada satu perkara yang hendak kita beri perhatian. وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره. فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول منفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية.
فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضاء أثره فإن الطبيعة إذا أخذت دواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول وكذلك القبع إذا أخذ الرقى والتعاوذ بقبول تام وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة أثر في إزالة دواء. Ibn Qayyim nak bagi tahu dekat sini bahawa ada satu benda yang perlu diberi perhatian, bahawa zikir, doa ataupun ayat-ayat Quran ni, dia zikir, ayat Quran dan doa itu sendiri ialah ubat. Ubat yang boleh memberi nafa', iaitu memberi manfaat yang boleh menyembuhkan. Tetapi perlu tengok juga tempat yang nak disembuhkan tu sesuai tak? Boleh terima tak apa yang dibaca? Dan perlu kepada quwwatu himmatul fa'al wa ta'thiri, perlu kepada orang yang nak ruqyah tu, orang yang nak berubat tu. Orang yang nak berubat tu perlu kepada himmah. Himmah ni maksudnya keimanan dan dia punya tauhid tu kena tinggi. Kemudian jika ubat tersebut dia tidak berkesan, mungkin disebabkan orang yang merawat itu, mungkin dia ni ada terjebak dengan syubhat ke sikit-sikit kan, syirik sikit-sikit, syirik yang asghar, ataupun disebabkan oleh tempat itu sendiri memang tak boleh terima. Kita makan ubat yang tidak ada kena-mengena dengan penyakit kita. Contoh sakit tekak tapi makan ubat sesama, tidak kenalah, disebabkan itu mungkin tidak bermanfaat, tidak boleh terima, tidak berkesan. Dan boleh jadi disebabkan ada penghalang yang kuat yang boleh menyebabkan penyakit tersebut tidak hilang. Seperti penyakit yang diubati dengan ubat-ubat fizikal, yang mana kita boleh makan ialah ubat-ubat fizikal. Sesungguhnya tidak berkesan ubat itu mungkin disebabkan tabiat ubat itu sendiri yang tidak kena pada tempatnya, ataupun disebabkan kita punya penyakit itu memang tidak boleh terima ubat yang diberi. Dan jika tabiat ataupun jika tabiat badan ataupun tabiat ubat itu kena pada tempatnya, insya-Allah akan menerima manfaat kepada badan kita. Dan begitu juga dengan hati kita. Itu pasal badan ni, pasal hati. Jika kita meruqyah ataupun kita meminta perlindungan daripada Allah dengan betul-betul pengharapan kepada Allah, dan akan menjadikan bagi orang yang ruqyah itu fa'alah, keberkesanan dan kesan yang baik, athara fi izalati da', dan berkesan untuk menghilangkan penyakit. Wa kadzalika du'a fa innahu min aqwal asbab fi daf'il makruh wa husul al matlub. Begitu juga dengan doa. Doa ialah sebab yang paling kuat, untuk menolak sesuatu perkara yang makruh, yang tidak diingini. Wa husul al matlub, dan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Walakin qad yatakhallafu anhu atharu, dan boleh jadi kesannya tidak sampai. Imma li dha'fi fi nafsihi bi an yakuna du'a la yuhibbullah. Boleh jadi disebabkan kelemahan, kekurangan pada doa tersebut yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lima fihi minal udwan. Boleh jadi doa yang kita nak tu, kita nak doa kepada pemusuhan, Allah tidak terimalah doa tersebut. Wa imma li dha'fil qalb wa adam iqbalihi 'ala Allah. Dan boleh jadi disebabkan hati kita sendiri yang lemah, dan tidak menghadap Allah ketika berdoa tersebut dengan sebenar-benarnya. Wa jam'iyatihi wa 'alaihi waqtu du'a. Dan ketika kita menghadap Allah tu, kita tidak menghimpunkan hati kita, menghimpunkan kekhusyukan kita ketika berdoa. Fayakunu bimanzilatil qaus ar-rakhu jiddan fa inna sahma yakhruju minhu khurujan dha'ifa. Dan boleh jadi seperti kita meletakkan anak panah pada busur, anak panah, kita melepaskan anak panah tu, tapi anak panah tu tak boleh pijau.
dia sangat lemah. Sangat lemah. Wa imma li husulil mani' min al-ijabati min akli haram. Dan boleh jadi disebabkan doa kita tu terhalang daripada mustajab disebabkan makan benda yang haram, ataupun zulm, ataupun kezaliman, wa raina dhunub ala qalb, ataupun titik-titik hitam dalam hati kita. Titik-titik hitam disebabkan dosa di dalam hati kita. Wa istila'ul ghaflah was-sahwu wal-lahu wa ghalabatuha 'alayha. Dan boleh juga disebabkan ghaflah, kita punya kelalaian, kita punya kealpaan yang menguasai kita ketika kita berdoa. Saya pernah nampak seorang jemaah masjid, dia habis solat, kemudian di sebelah tangan kirinya ada telefon, sebelah tangan kanannya mengangkat tangan baca doa. Jadi saya teringat apa yang Ibn Qayyim sebut. Kita kena himpunkan kekhusyukan kita ketika berdoa. Macam mana Allah nak mabulkan doa orang yang sebelah dia tengok telefon, scroll Facebook, sebelah dia angkat tangan baca doa. Jadi macam itulah, kebanyakan kita ni lalai. Kita banyak lalai. Jadi perlu mengambil perhatian tentang khusyuknya ketika berdoa. Khusyuk ketika berdoa. Wa kama fi sahih al-Hakim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafin lahin. Dalam Sahih Al-Hakim, Sahih Al-Hakim ialah kitab Al-Mustadrak Al-Hakim, Mustadrak Al-Hakim, daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, hendaklah kamu berdoa kepada Allah dalam keadaan kamu yakin bahawa Allah akan mengkabulkan doa tersebut. Dan hendaklah kamu ketahui bahawa Allah tidak menerima doa daripada hati yang ghafin lahil, daripada hati yang lalai lagi alpa. Lalai lagi alpa. Macam mana lalai dan alpa ni? Kita berdoa mungkin boleh jadi kita tak faham apa yang kita doa. Sebab tu penting sebenarnya untuk semua orang Islam, ni pendapat saya lah, untuk belajar bahasa Arab secara asas, supaya kita tahu apa yang kita doa tersebut. Kita tahu apa yang kita doa. Walaupun tidak menjadi salah pun kalau kita tak tahu, tapi dia punya kecepatan untuk dikabulkan tu mungkin lambat sikit lah daripada orang yang faham. Dan Allah pun sebut dalam Quran, Allah sebut dalam Quran, orang yang mengetahui ini dia tidak sama dengan orang yang tidak tahu. Dia kurang. Bukan nak kata tak sampai, tapi dia kurang sikit, lambat sikit. Semoga kita dikurniakanlah kefahaman untuk kita memahami doa-doa yang kita baca. Dan sebab itu juga penting kita baca terjemahan doa. Banyak doa-doa Nabi yang telah diterjemahkan, seperti dalam Hisnul Muslim, kitab Al-Adhkar oleh Imam Nawawi rahimahullah. Fahada dawa' nafi'un muzilun lid-da', walakin ghaflatul qalb 'anillah tubtilu quwwatah. Sesungguhnya penawar yang bermanfaat boleh menghilangkan, iaitu doa ini boleh menghilangkan penyakit. Tak kira penyakit lupa, penyakit maksiat, tinggalkan maksiat. Boleh menghilangkan, doa ni boleh menghilangkan. Tapi disebabkan ghaflah, disebabkan kealpaan kita, kelalaian hati kita daripada Allah, boleh membatalkan doa tersebut. Boleh membatalkan doa tersebut. Bermakna tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu al-afiyah. Wa kadzalika aklul haram yubtilu quwwatahu wa yud'ifuha. Begitu juga jika kita memakan perkara yang haram, boleh membatalkan kekuatan doa tersebut dan boleh melemahkannya. Kita makan yang haram, hatta makan yang syubhah. Makan yang haram ni, insya-Allah lah kita tak makan yang haram, tapi mungkin kita makan haram li ghairi. Maksudnya kita ambil benda yang halal, tapi kita ambil bukan dengan hak. Tak salah kita curi ke, kita ambil hak orang lain, itu pun dikira sebagai makan yang haram. Dan boleh menyebabkan doa kita menjadi lemah, kekuatan doa menjadi lemah. Kama fi sahih Muslim min hadis Abi Hurairah, seperti mana dalam Sahih Muslim daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah itu baik. Allah itu bersih ataupun baik. La yaqbalu illa tayyiba, dan Allah tidak menerima melainkan yang baik dan yang bersih. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, dan Allah telah mengarahkan, memerintahkan kepada orang beriman seperti mana Allah memerintahkan kepada para rasul. Faqala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Al-ayah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wahai para rasul, hendaklah kamu makan daripada benda-benda yang baik dan wa'malu salihah. Kemudian, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu makan perkara yang baik yang telah kami rezekikan kepada kamu. Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahawa amalan yang salih itu ada kena-mengena dengan makanan yang baik. Makanan yang halal lagi baik. Sebab apa? Sebab bila kita ambil makanan yang baik, dia akan menetijahkan bahawa kita akan memilih perkara yang baik juga dalam hidup kita. Itu kita akan beribadah juga dengan ibadah yang baik, ibadah yang sahih, ibadah yang sahihah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ayat dalam surah Al-Fatih, surah Al-Fatih, Allah menyebutkan macam mana ayat dah? Ustaz nak cek balik. Allahu Akbar, diuji dengan kelupaan. Surah Al-Fatih, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda. Huda ialah al-ilmun nafi', al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haqq, wa dinil haqq iaitu amalan yang salih. Jadi ilmu yang bermanfaat akan menetijahkan amalan yang salih. Jadi bila kita memilih apa untuk kita masukkan dalam badan kita, kita perlu mengetahui, kita perlu ada ilmu tentang perkara tersebut. Tentang perkara tersebut baru akan menetijahkan kita punya tidak tanduk yang lain pula, iaitu amalan kita. Thumma dhakara rajul yutilu as-safar ash'ath aghbar yamudu yadayhi ila as-sama' yamudu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu li dhalik. Kemudian Nabi menyebutkan seorang lelaki yang dia pergi bermusafir dalam perjalanan yang jauh, ash'ath aghbar, dalam keadaan rambutnya kusut masai dan bajunya yang berdebu. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya ila sama, ke langit. Kenapa angkat tangan ke langit? Sebab Allah di langit lah, Allah di atas langit. Kalau Allah tidak wujud, tidak bertempat, kita nak angkat tangan ke mana, betul tak? Itu pun masih menjadi pertikaian bagi sebahagian kelompok. Kemudian zaki tersebut mengangkat tangan ke langit, ya Rabbi, menyebut nama Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, dia punya minuman pun haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia telah digizikan dengan perkara yang haram. Macam mana Allah nak makbulkan doa tersebut? Okey, dalam hadis ni Nabi menyebutkan seorang lelaki yang dia sekurang-kurangnya ada 3 sebab untuk mustajab doa. Yang pertama, dia musafir jauh. Musafir jauh. Lagi jauh kita musafir, lagi mustajab doa kita. Lagi jauh kita musafir, lagi mustajab doa kita. Kemudian dia mengangkat tangan ke langit. Adab berdoa mengangkat tangan ke langit, bukan tidak di mana-mana. Bukan tidak di mana-mana, angkat tangan ke langit. Okey. Ya Rabbi, ya Rabbi. Kemudian dia membuat benda yang ketiga untuk mustajab doa ni, iaitu memanggil nama ya Allah, memanggil nama dengan sifat Allah, ya Rabb. Dan dalam keadaan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dibesarkan dengan ataupun dia tumbuh dengan benda yang haram. Ghizi ni maksudnya apa yang dia masukkan dalam badannya. Tak kisahlah dia masuk melalui mulut, mata ataupun telinga ataupun hidung. Maksudnya
Dia masukkan benda yang haram melalui mata. Maksudnya dia tengok benda yang haram. Tengok benda yang haram. Dia masukkan benda yang haram melalui telinga dia. Dia suka dengar orang mengumpat. Dengar orang mengumpat. Ataupun dengar lagu, dengar muzik. Masuk benda yang haram. Maksudnya dia benda yang masuk dalam badan dia semua benda yang haram. Melalui panca indera dia. Ataupun dia suka, tak tahulah, wallahu alam, ada orang suka bau-bau yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan, bau rokok. Dia suka sangat bau rokok. Tu pun boleh jadi dia dimasukkan dalam badan dia benda yang haram. Dia ada 3 sebab mustajab doa, tapi dia telah membuat perkara yang 3 mustajab doa tadi, 3 sebab mustajab doa tadi telah terbatal, telah hilang. Dia telah makan yang haram, minum yang haram, pakai yang haram, digizikan benda yang haram. Okey, 4 lawan 3, 4 menang lah. 4 menang. Jadi terbatal lah doa dia tadi, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penting untuk kita mengambil perhatian bahawa apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita tengok, apa yang kita dengar akan memberi kesan kepada istijabatul doa, kepada kemustajaban doa kita. Kemustajaban doa kita. Kita tak boleh nak merungut kepada Allah kenapa Allah lambat makbulkan. Kenapa Allah tidak memberi kita rezeki yang melimpah ruah contohnya. Kita tak boleh nak salahkan Allah. Kita salahkan diri kita dulu. Salahkan diri kita dulu. Azan dulu. Teruskan. Okey. Wa dzakara Abdullah bin Imam Ahmad. Anak Imam Ahmad, Abdullah menyebutkan daripada Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Asaba Bani Israel bala'an fakharaju makhrajan fa'auha Allahu azza wa jalla ila nabiyihim an ukhbirahum tukhrijuna ila as-sa'idi bi abnani an-najasah wa tarfa'una ilayya akuffan qad safaktum biha ad-dima' wa mala'tum biha buyutakum min al-haram al-an hina ishtada ghadabi 'alaykum wa lan tazdadu minni illa bu'da. وقال أبو ذر يكفي من الدعاء من البر ما يكفي الطعام من المحل. Abdullah bin Ahmad, anak Imam Ahmad rahimahullah, menyebutkan dalam kitab Imam Ahmad, Kitab Az-Zuhud, asaba Bani Israel bala'un, Bani Israel telah ditimpa satu bala, fakharaju makhrajan, kemudian mereka keluar daripada satu jalan, fa'auha Allah azza wa jalla ila nabiyyin an ukhbirahum, kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi mereka untuk memberitahu mereka, takhrujuna ila as-sa'idi bi abnani najasah, kamu keluar kepada satu tempat yang tinggi dengan keadaan badan kamu bernajis, wa tarfa'una ilayya akufan qad safaktum biha dima, dan kamu mengangkat kedua-dua tangan kamu kepada aku, yang mana tangan kamu tu telah kamu menumpahkan banyak darah. Wa mala'tum biha buyutakum minal haram, dan kamu telah memenuhkan rumah-rumah kamu dengan benda-benda yang haram. Al-an hina ishtadda ghadabi 'alaikum, sekarang ni aku punya kemurkaan telah besar. Kemurkaan aku telah besar. Kemurkaan aku telah ishtadda ni maksudnya telah besarlah, telah besar. Allah telah murka dengan sebenar-benar murka. Walan tazdadu minni illa bu'da, dan kamu tidak akan dapati daripada aku melainkan aku akan jauh daripada kamu. Sebab apa? Kamu telah pergi ke tempat yang tinggi, naik ke satu tempat dalam keadaan badan mereka najis, dan mereka mengangkat tangan kepada Allah, sedangkan tangan tu mereka telah banyak membunuh. Bani Israel ni banyak membunuh nabi-nabi, dan kamu memenuhkan rumah kamu dengan benda yang haram. Sekarang ni bila kemurkaan aku telah hebat, telah besar ke atas kamu tidak akan mendapati daripada aku melainkan bu'da, kejauhan. Allah akan menjauh daripada kamu, dan mana Allah tidak akan mendengar doa orang Yahudi yang mengangkat tangan doa kepada Allah. Jadi orang Yahudi pun mengangkat tangan ke langit sebenarnya doa kepada Allah. Sebab tu Imam Ibn Mubarak, kalau tak silap saya, cakap Jahmiyah ni lebih teruk daripada Yahudi. Aku lebih
suka untuk bawa kalam Jahmiyah, kalam Yahudi daripada kalam Jahmiyah. Sebab Jahmiyah ni nafikan terus sifat Allah. Orang Yahudi dia tak nafikan sifat Allah. Betul kan saya lah kalau saya silap. Okay. Wa qala Abu Dhar, kemudian Abu Dhar berkata, yakfi min ad-du'a ma'al bir ma yakfi at-ta'am min mihl. Cukuplah doa itu kita sertakan dengan amalan baik kita, albir. Seperti mana makanan kita cukup dengan garam. Maksudnya untuk memastikan makanan kita sedap, kita kena tambah ajinomoto lah, tambah garam lah, untuk bagi dia cukup rasa. Dan macam itulah juga doa. Untuk bagi doa kita cepat dimakbulkan, kita kena cukupkan dengan amal kebaikan, albir, amal kebaikan. Al-faslu, kemudian fasal, wa du'a min al-fa'i adwiyah, dan doa itu ialah sebaik-baik ataupun ubat yang paling bermanfaat. Wa huwa adu bala, dan doa ini ialah musuh pada bala. Musuh pada bala. Wa yudafi'uhu wa yu'alijuh, doa ni boleh menolak bala ataupun menyembuhkan ataupun merawat bala tersebut. Wa yamna'u nuzulah, dan doa ni boleh menghalang bala daripada turun. Wa yarfa'u, ataupun boleh menghalang bala daripada terangkat. Au yukhaffifu idza nazal, ataupun doa boleh meringankan bala ketika bala itu turun. Wa huwa silahul mu'min, doa itu ialah senjata orang beriman. Hanya orang beriman saja akan menggunakan doa sebagai senjata. Sebagai senjata. Kama rawa al-Hakim fi sahihi, seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim An-Naisaburi dalam sahihnya Al-Mustadrak, min hadis Ali bin Abi Talib, daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min, doa ini ialah senjata orang beriman. Wa imaduddin, dan tiang bagi agama, tiang agama. Wa nurus samawati wal ard, dan cahaya langit dan bumi, Dan Nabi menyebutkan doa itu silahul mu'min, senjata orang beriman, Maknanya orang beriman yang yakin bahawa Allah akan mengkabulkan doanya. Bersamaan doanya itu dia melakukan ketaatan kepada Allah. Dia beriman. Dan dia akan menggunakan sebagai senjata. Sebab tu kita perlu memanfaatkan waktu bala ini ialah waktu untuk kita banyak berdoa, iaitu bala kepada orang Islam yang mana berlaku di Gaza ataupun Palestin. Kerana Nabi SAW tidak meninggalkan qunut nazilah sehingga terhentinya bala, dan itulah kekuatan orang beriman, berdoa. Dan itu akan memberikan kita kesatuan, memberikan kita satu ke arah kesatuan umat, seperti mana yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Disebutkan orang Islam ni ialah ijtima'iyyatut tabi'ah, maksudnya tabiat orang Islam ni ialah bermasyarakat. Jadi orang beriman perlu bersatu dalam mengambil tahu ataupun cakna berkenaan orang-orang beriman yang lain, saudara-saudara kita. Walahum ma'al bala' thalathatu maqamat, dan doa ini dia bersama dengan bala itu ada 3 maqam, 3 peringkat. Ahaduha an yakuna aqwa minal bala' fayadfa'u. Yang pertama, doa ini boleh jadi lebih kuat daripada bala, dan menolak bala tersebut. Athani an yakuna adhafu minal bala'. Yang kedua, boleh jadi doa tersebut lebih lemah daripada bala yang ingin menimpa kita. Fayaqwa alaihi bala', dan bala pun menjadi lebih kuat pada doa tadi. Fayusabu bihi dan bala tersebut menimpa hamba tersebut. Walakin qad yukhaffif wa in kana dha'ifan. Walaupun doa tadi dia ringan, ataupun bukan, doa tadi dia lemah, dia lebih lemah daripada bala, tapi dia boleh meringankan bala yang terkena kita. Macam contoh, kita keluar rumah, kita baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, ataupun bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi ila akhir. Kita baca, tapi kita tiba-tiba ditakdirkan kita accident. Dan pernah jadilah pengalaman saya juga. Dah baca dah semua kan, tapi kena juga. Tapi kita ingatlah doa tu sebagai sebab juga. Tapi takdir Allah ni mendahului. Dia boleh
Jadi bala yang terkena tu dia meringankan. Kalau kita tak baca mungkin lagi teruk. Sebab tu penting untuk kita berdoa dan mengambil sebab. Doa dan mengambil sebab. Al-thalith ay yataqawwama wa yamna'u kull wahid minhuma sahibah. Yang ketiga, ay yataqawwama. Yataqawwama ni maksudnya doa dan bala tu dia saling melawan. Melawan siapa yang akan menang. Dan yang menang tadi itulah akan terjadi kepada hamba tu. Kalau bala menang, balalah menimpa. Kalau doa kita menang, doa akan mengelakkan, menahan kita dari terkena bala. Wa qad rawa al-Hakim fi sahihi, dan Imam Hakim meriwayatkan dalam sahih beliau min hadis Aisyah, daripada hadis Aisyah qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, la yughni hadara min al-qadar wa du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil wa innal bala'a la yanzil fayalqahu du'a faya'talijani ila yaumil qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berguna hadar min al-qadar, untuk kita berhati-hati daripada qadar. Wa du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil, dan doa itu dia bermanfaat bagi satu bala yang turun dan bala yang tidak turun. Wa innal bala'a la yanzil, dan sesungguhnya bala itu benar-benar akan menimpa, akan benar-benar turun. Fayalqahu du'a, bala ni sentiasa akan ada, Nabi nak cakap, dan bala ni akan bertemu dengan doa kita. Bala ni akan bertemu dengan doa. Faya'talijani ila yaumil qiyamah, dan masing-masing antara doa dan musibah, doa dan bala ini akan bertembung sehingga hari kiamat. Sama ada bala yang menang ataupun doa kita yang menang. Jadi kita tak perlu nak rasa cemas ataupun takut dengan qadar Allah ni. Sebab apa? Memang kita akan sentiasa ditimpa bala dan ujian. Dan akan yang menguatkan kita ialah doa-doa tadi. Doa-doa tadi sama ada akan mengelakkan kita ataupun akan mengurangkan kadar bala yang diterima tadi. Wa fihi aidan min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a yanfa', doa itu bermanfaat bagi bala yang turun dan bagi bala yang tidak turun. Fa'alaikum ibadallah bid-du'a, dan hendaklah kamu wahai hamba-hamba Allah berdoa kepada Allah, tidak putus berdoa. Kerana doa itu ialah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Jika kita terkena musibah pun kita dapat pahala kita berdoa, sebab doa ni ibadah. Wa fihi aidan min hadis Thauban, daripada Abdullah bin Umar, daripada hadis Thauban, la yuraddu al-qadar illa du'a wa la yazidu fil umr illa al-birra wa inna ar-rajula yahramu ar-rizqa bi dhanbi yusibuh. Pada hadis Thauban, Imam Hakim membawakan dalam Sahih Al-Hakim, qadar itu, qada dan qadar itu, takdir itu tidak ditolak melainkan dengan doa. Takdir kita boleh ditolak dengan doa. Doa yang, sebab doa itulah takdir. Doa itu juga takdir. Wala yazidu fil umur illa albir, dan tidak bertambah kepada umur itu melainkan kebaikan, melainkan ketaatan. Lagi banyak ketaatan yang kita buat, lagi kita rasa umur kita bertambah. Maksudnya kita bertambah umur dalam keberkatan, kebaikan. Umur yang panjang ni ialah umur yang berkat, bukan umur yang panjang tapi disia-siakan. Wa innar rajula la yahrumu ar-rizqa bi dhanbi yusibuh, dan boleh jadi sesungguhnya seseorang lelaki ataupun perempuan diharamkan ke atasnya rezeki disebabkan dosa yang dia buat. Sebab dosa ni ialah salah satu punca rezeki kita tidak berkat ataupun tidak diberi oleh Allah. Akan mengundang keharaman rezeki. Banyak boleh jadi kita duit banyak, tapi sentiasa tak cukup. Sebab apa? Sebab dosa yang kita buat. Dalam rezeki kita tu tak ada keberkatan. So kita minta kepada Allah untuk memberikan kita rezeki yang banyak dan berkat. Tidak salah untuk ada rezeki yang banyak,
tapi ditambah dengan berkat. Itu lebih baik. Itu yang lebih baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita jumpa lagi insya-Allah. Ada rezeki, ada peluang. Terima kasih kerana sudi hadir dan sudi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.